Chan Min Kai mula berkecimpung dalam arena politik negara sejak tahun 1998 lagi sebagai aktivis pelajar kampus di zaman reformasi Malaysia. Pada pilihan raya umum Malaysia 2008, beliau telah berjaya mengalahkan calon dari Barisan Nasional Chan Chin Chi dengan majoriti sebanyak 3,386 undi. Beliau kemudiannya bertanding atas tiket PKR pada pilihan raya umum ke-14 dan menang dengan mendapat 32,475 undian mengalahkan calon PAS Muhammad Aminul Syafiq Muhammad Abdu. Kini Chan Min Kai merupakan ahli Parlimen Alustar sejak tahun 2018. Sebelum ini, beliau adalah bekas adun Indra Kayangan Perlis dan adun Simpang Pulai, Perak, Darul Rizwan. Asalnya kita lebih kepada aktivis pelajar kampus dulu tahun 98, waktu itu reformasi kan. Reformasi waktu itu saya masih mahasiswa lah, kira tahun terakhir lah waktu itu. Sebab lepas batch saya yang baru masuk universiti tu, depa kira post reformasi. Saya masuk universiti tahun 98-99. So kebetulannya waktu itu reformasi. Kita dalam kampus ada banyak ruang peluang untuk kita cuba akses dalam politik, dan pada waktu itu yang paling hangat lah reformasi kan. So mulai daripada itu kita involve dalam kampus politik, sedikit sebanyak kita akan sangkut dengan politik suasana luar iaitu reformasi dengan keadilan. Waktu itu kita kerap lah turun untuk demonstrasi dan menghadiri segala program-program termasuk pilihan raya kecil dan pilihan raya umum. Maka dari situlah saya mula ceburi diri dalam politik, maka automatik kira bersama dengan keadilan mulai pada dulu. So itulah permulaan saya sehingga kini, half of my life. Saya asal Ipoh. Selepas habis belajar and then saya kembali kepada kira kampung lah, Ipoh, maka lebih fokus dan bersama dengan parti lah. Sebab waktu kampus dulu kita tidak dibenarkan, kalau waktu itu masuk boleh buang buang kampus lah kan. So saya mulai dari Perak, Ipoh, tapi saya balik Ipoh kira tahun 2002-2003 sudah. So 2004 waktu itu kita bersama keadilan, tetapi waktu itu belum ada lagi skala sebab palitan alternatif kemudian tu sudah pecah. So kita pun tiga penjuru dengan TAP semua tu kan. 2004 saya tak tanding. So tapi saya mulakan tugas-tugas saya keadilan di Ipoh, dan saya buat pertama kali lah saya buat kaunter pasar malam tu mulai 2004. So waktu Pak La menang besar, ramai orang pun tinggal lah, rasa macam tak ada harapan lah. Maka ada ruang lah untuk orang baru sebab tak ada siapa nak halang kita. Nak buat lah kan. So saya mulai buat kaunter pasar malam bersama dengan ahli-ahli biasa waktu itu, ramai angka-angka sana. So sehingga 2008 baru saya ada peluang untuk tanding di Simpang Pulai. Waktu itu kita menang, tapi jadi kerajaan tak sampai setahun tumpang disebabkan ada orang tumpang parti. 5 tahun saya sebagai adun lah, biasa kat sana. Lepas tu sampai 2013, saya sebenarnya saya yang cadang kepada pimpinan Darul Anwar untuk pindah ke tempat. Sebab saya masih ingat waktu itu kita bersama dengan PAS. Tapi sebab PAS dia sudah tumpang kat kekuatan reformasi itu, sudah menang banyak kawasan Melayu. So PAS dia membuat pengumuman bahawa sekiranya menang kerajaan pusat, PAS nak pegang 9 Menteri Besar Negeri. Kalau macam begini, maksudnya keadilan hanya tinggal Selangor lah. Saya kata tak boleh lah. Saya cadang dengan Darul Anwar bahawa bapak saya dari kampung di Perlis. So itu tak ada sesiapa yang sempat lagi menang kat sana. So kalau saya tinggal dekat Perak pun kerusi saya agak selamat. So saya bagilah orang baru, saya hijrah ke Perlis, tanding di kerusi Indra Kayangan. Tapi pada waktu itu adalah sedikit sokongan yang asas itu sebab ramai yang nampak negeri lain sudah ubah. Mereka pun berani lah sebab dia agak slow di Perlis.
Selepas saya menang kat sana, rupanya saya seorang lah, yang lain tak menang. Bersama dengan seorang PAS, tapi kemudian kita pun pisahlah. So sebab Pakatan Harapan, kemudian PAS dia tak bersama dengan kita kan. Tapi saya jadi ketua pembangkang kat sana 5 tahun. Lepas 5 tahun sudah susun atau siap kerak kerja dekat Perlis. So sampai masa saya nak naik ke parlimen, tapi di Perlis kita hanya tanding satu parlimen, Parlimen Kangak, and then ada 2 parlimen tu serah kepada Bersatu. So akhirnya parti mengarahkan saya untuk pindah ke Parlimen Arosta di Kedah. Maka saya buat aku, dan tengah itu saya hijrah sekali lagi di Kedah dan tanding Arosta. Maka sehingga kinilah. So inilah yang jelajah saya 3 negeri yang agak unik berbanding dengan wakil rakyat lain. Sebenarnya saya rasa ramai yang masuk pun adalah keyakinan masing-masing lah untuk menang. Saya yakin akan dapat sedikit sokongan lah. Tapi menang tak menang tu terpulang kepada anggota, kerana ni persaingan antara keluarga sendiri. So tak ada masalah, terpulang kepada anggota untuk pilih mana satu yang mereka rasa selesa dan pada waktu ini yang perlukan. Sebab apa saya cerita macam ni? Kerana kita perlu buat sesuatu mengikut keadaan terkini pada waktu tertentu, memainkan peranan yang berbeza. Dari segi visi, sebenarnya saya rasa semua anggota kita pun harapkan kita dapat menggantikan kerajaan ni, memimpin kerajaan ni dengan satu parti multiracial seperti Parti Keadilan. Tetapi pada ketika ini, pemimpin ataupun pimpinan bagaimana yang kita perlukan. Okey, saya berkongsikan saya punya kelebihan lah, bukan nak kata kekuatan lah katakan. Saya masih ingat mula dulu kita masuk reformasi dulu, zaman itu Melayu sokong, Cina tak sokong. So kita perlu ada Cina yang mampu membawa bersama keadilan supaya Cina rasa ini adalah parti multiracial dan bukan semata-mata parti Melayu. Maka bab itu sudah selesai selepas 10 tahun, di mana sekarang sokongan Cina agak selesa lah berbandingan dulu. Tetapi lah ni kita menghadapi cabaran. Sampailah masa sokongan Melayu mula berasa bahawa adakah mereka lebih sesuai untuk pilih parti yang hanya Melayu, yang menyebabkan kita ada cabaran di antara penyokong Melayu pada waktu yang sama masih perlu maintain sokongan Cina. Dalam ketika ini, pemimpin yang kita perlu dalam parti ini seharusnya adalah mereka yang boleh diterima oleh berbagai kaum, bukan dengan cara formula cantuman. Maksudnya seperti mana Barisan Nasional, seorang Cina pergi tapas sokongan Cina, seorang Melayu tapas sokongan Melayu, lepas tu cantum sekali. Ini dibuktikan gagal dalam formula ni. Maka dalam waktu ketika ini, kita perlu dapat sokongan semula daripada berbagai kaum. Dia perlu ada pemimpin yang dia sendiri, pemimpin tu mewakili keseluruhan imej keadilan. Maka saya nampak pengalaman saya ni ada kemampuan untuk dapat sokongan dari kaum yang berbeza dengan secara maksudnya saya sendiri boleh dapat sokongan daripada Melayu dan Cina. Dan bukan semata-mata kita letak seorang pemimpin Cina, dapat sokongan Cina, baru dah nak bercantum dengan Melayu. Sebab kita nampak cabaran sekarang. Melayu dia agak kurang selesa ataupun kurang yakin kepada Pakatan Harapan kerana dia nampak macam seolah-olah imej DAP terlampau dominan. Sedangkan sebenarnya macam saya 5 tahun dekat Perlis sebagai satu ketua pembangkang Cina di satu negeri Melayu, lepas 5 tahun sokongan Melayu kita melonjak. Kita menang satu parlimen 3 dun, sedangkan itu negeri Melayu, Islam Salafi lagi kan. Tapi saya nampak moderate kesederhanaan di antara keadaan ini boleh dapat sokongan. Cuma bagaimana kita menzahirkan imej tersebut supaya dapat sokongan. Dan saya nampak pengalaman saya dan kemahiran saya mampu memainkan peranan tersebut. Sekiranya saya diberi peluang untuk dalam posisi jawatan naib presiden ni, saya nampak ada ruang untuk saya cuba dapatkan merangkakan sesuatu yang saya rasa memanfaatkan keadilan ni boleh kembali dapat sokongan dan kurangkan kerisauan dari merata-rata
penyokong asal, dan itu yang amat diperlukan pada waktu ketika ini. Dan saya rasa inilah tipe masa untuk saya tawar diri untuk berkhidmat atas jawatan tersebut. Dari segi jawatan latar belakang, memanglah ada ramai tokoh-tokoh yang agak kira established lah kan. Berbezanya, saya rasa kelebihan saya adalah saya pun bukan kira orang baru sangat. Saya sama batch dengan Menteri Besar Selangor, Amir semua waktu kita zaman reformasi pelajar. Cuma ada di antara mereka mungkin mereka ada lebih pengalaman dalam sebagai wakil rakyat di negeri yang mentadbir. Contohnya kalau menang di Selangor 3 penggal pun jadi kerajaan. Ada yang mungkin tak pernah jadi wakil rakyat, ada yang barangkali hanya pernah jadi wakil rakyat pembangkang. Tetapi saya rasa latar belakang saya pernah jadi kerajaan, pernah jadi pembangkang, pernah buat kerja sebelum jadi wakil rakyat dan semasa jadi wakil rakyat, dan juga pengalaman 3 negeri yang berbeza itu agak bagi saya istimewa. Istimewa maksudnya kadang-kadang kita nampak ada yang dia mampu mentadbir urus sekiranya dia jadi kerajaan dengan kemampuan untuk urus tadbir. Tidak tentu mereka ada pengalaman untuk menghadapi cabaran dari peringkat kosong. Waktu saya pergi polis tak ada apa pun, tetapi kita start up from zero sehingga kita dapat sokongan, dan saya start over again di satu kerusi yang baru. Dan saya nampak dari segi pengalaman ini dia menyesuaikan saya di mana-mana sudut. Itu pun setakat untuk dari sudut pandangan sebagai pembangkang ataupun kerajaan, belum lagi termasuk sudut sebagai seorang wakil rakyat ataupun seorang anggota di keadilan yang boleh melihat perkara dari perspektif berbanding dengan kaum dan agama yang berbeza. Maka kita boleh kata mungkin pemimpin Melayu kita dia open minded, dia moderate, tetapi tidak tentu mereka faham sungguh kepada bab-bab yang bukan Melayu ataupun non Muslim. Tetapi walaupun saya seorang Cina, tetapi saya rasa saya punya pemahaman tentang budaya dan juga agama Melayu dan Islam tu tidak kurang. Especially 5 tahun saya di negeri yang kononnya negeri sunnah di Perlis ini, saya dapat input yang cukup banyak, termasuk hubungan-hubungan dengan contohnya istana. Kerana merantau 3 negeri ini, saya punya pengetahuan yang berbeza agak penting bagi keadilan sebagai satu parti yang bukan semata-mata untuk satu kaum dan satu negeri. Bayangkan kalau parti warisan yang asalnya memang tumpu kepada Sabah, bila dia nak melangkahi luar negeri, agak dari segi culture shock mungkin dia tak mampu nak menyesuaikan diri. Parti yang dominankan oleh satu bangsa, contohnya TFB, walaupun dia multiracial, tetapi bila dia nak masuk kawasan Melayu agak mencabar. Tetapi latar belakang saya sudah merantaui negeri yang Melayu, kawasan Cina semua sekali. Saya rasa kalau dari segi kelebihan saya berbanding dengan calon naib presiden lain adalah pengalaman saya yang agak senang untuk menyesuaikan diri di mana-mana keadaan yang boleh menggambarkan uniknya keadilan. Dan saya rasa inilah kelebihan saya kalau berbanding dengan naib presiden lain yang agak special. Dalam keadilan ni, setakat ini yang saya tahu, yang pernah tanding sebagai wakil rakyat di 3 negeri, hanya saya dengan Datuk Seri Saifuddin saja. Beliau tanding di Kelantan, Penang dan Kedah. Saya Perak, Kedah dan Perlis. Setakat ni saya nampak anggota masih semangat tinggi, dan untuk kali ini dalam pemilihan supaya menyusunkan satu pasukan untuk menghadapi pilihan raya, dan certain move yang berlaku dulu tidak pun menghancurkan semangat anggota ni. Sebaliknya, anggota sekarang dia lebih mengharapkan ada satu pasukan yang fresh,
yang masih kita boleh lawan lagi. Maka oleh kerana sekarang ni ramai juga anggota, ramai juga pimpinan yang tawarkan diri sebagai calon, dan saya rasa dalam suasana yang saya terima di jelajah beberapa negeri, saya nampak agak sihat sekarang. Dan seperti mana yang saya pergi, contohnya kita pergi beberapa negeri, cara kita walaupun calon ataupun kota untuk naik presiden hanya 4, tapi setiap kali pun kita pergi sampai 7 orang. Kita terpulanglah kepada anggota yang pilih mana satu yang mereka rasa selesa. Maka kita nampak adalah satu di mana anggota bersedia untuk bersama-sama bekerja walau sesiapa pun menjawat jawatan tersebut kemudian. Maka saya lebih cenderung kepada mengharapkan kita dapat cepat mengkumpul susun balik semula pasukan kita, dan setiap calon-calon yang tawar diri pun sudah mengaku bahawa akan bersama dengan pimpinan baru, tak kira mereka sendiri menang ataupun tidak menang. Maka saya anggap lebih pentingkan pasukan baru untuk menghadapi pilihan raya yang barangkali akan berlaku dalam setengah tahun. Saya rasa kita akan wujud satu pasukan pimpinan yang dapat membantu Datuk Seri Anwar bersama-sama untuk menghadapi pilihan raya ini. Saya agak selesa lah dengan suasana sekarang. Kalau bahagian saya ni agak slow sikit lah. Sebab saya sebelum ni pun bukan dikirakan calon ataupun pimpinan yang ada national profile. Walaupun saya sudah jelajah 3 negeri sebagai wakil rakyat, tetapi sebelum ni saya hanya memegang jawatan Ketua Unit Tata bagi JPRP saja, yang boleh kira kerja di belakang lah, behind the scene. Maka di Parlimen pun saya hanya sebelum ni timbalan jurucakap untuk khususnya Kementerian Seni dan Budaya. Maka mungkinlah setakat itu saya masih perlu catch up banyak dari segi populariti untuk orang yang kenalkan saya. Tetapi saya yakin sebenarnya anggota yang lama masih ada ramai yang memang kenal saya, sebab kita kira lama lah. Cuma Parti ini sudah kira makin kembang, ramai memang anggota-anggota baru yang barangkali saya perlu usahakan lagi untuk mengenalkan diri supaya mereka sekurang-kurangnya adalah sedikit fahaman tentang latar belakang saya. Barulah mereka mungkin boleh pertimbangkan memberi sokongan lah. Dia sebenarnya saya rasa kita perlu ada satu prinsip yang agak jelas, di mana proses sesuatu parti politik ini dia mesti sebagai yang seperti kita yang anggapkan dia satu keluarga. Keluarga maksudnya segala keputusan dia seharusnya ditentukan oleh proses dia sendiri sebagai pimpinan, dan proses itu memang sudah ada. So pemilihan sekarang adalah untuk proses untuk pilih pemimpin-pemimpin untuk menjawatkan dalam jawatan kuasa tersebut yang akan memimpinkan parti. Maksudnya kalaulah kita masuk sebagai pertandingan untuk menjawatkan jawatan tetapi dengan cara yang bukan kata kasar lah, mungkin cara yang ultimatum. Contohnya you mesti pilih antara satu sama lain. Kalau pilih ini maksudnya tolak lain, saya anggap itu perangai yang agak kurang sesuai bagi keadilan. Kerana seseorang pemimpin ni mungkin kita ada sesuatu yang kita tidak setuju 100%, tetapi kita tak bolehlah kerana kita ada benda yang tidak setuju maka kita nak tolak mesti tolak semua, terima mesti terima semua. Tidak haruslah buat perbandingan sebegini. Maka konsep kita semua keadilan, maksudnya tak kira seperti mana saya cakap tadi, kalau kata 7-8 orang calon naik presiden kempen sekali, kita bukan nak bagi anggota power kalau hang pilih saya maksudnya tolak dia, kalau you pilih dia maksud tolak saya. Tak boleh lah. Kita kena ada berangai ataupun dari sudut bahawa masing-masing ada kekuatan. Anggota pilih mana-mana satu, asalkan selepas pemilihan tersebut sesiapa yang diberi mandat
dia akan menjawabkan jawatan tersebut dan kita kumpul semula sebagai pasukan keadilan. Sesiapa yang tidak menang jawatan tersebut adalah mungkin jawatan posisi yang lebih sesuai untuk mereka. Maka dia tidak bermakna kita nak pilih antara satu dan tolak yang satu. Ini bagi saya dia seharusnya diherit ataupun diteruskan, diwarisi untuk setiap kali pemilihan supaya kita mengelakkan pertempuran yang bagi saya di luar daripada konteks pemilihan keluarga lah. Sebenarnya dalam parti, di semua politik parti pun ada istilah puak tu sebenarnya normal lah. Yang bezanya kita bukan dalam bentuk macam politik parti lain, puak itu atas kepentingan sendiri, cuma berbeza dari segi pendapat. Dan itu pun bukan secara eksklusif, maksudnya dalam perbezaan pendapat itu mungkin hanya 10% dan 20% yang berbeza pendapat, tetapi 80% masih ada persamaan dari segi prinsip kita, pendirian kita, perjuangan kita. Maka kita tidak harus melabelkan perbezaan pendapat tersebut seolah-olah macam satu pertempuran yang eksklusif mesti dipilih antara satu sama lain. Maka antara dua-dua tokoh ni ada kehebatan, kelebihan dua-dua sekali. Cuma akhirnya siapa yang menjawabkan jawatan ini dan siapa yang menjawabkan jawatan lain, ini sebagai pemilihan anggota lah. Contohnya kalau anggota rasa Datuk Saifuddin dia mungkin lebih sesuai kepada timbalan, mungkin mereka rasa lebih sesuai Rafizi jadi SU Agong, ataupun mereka rasa Rafizi lebih sesuai untuk jadi timbalan, Datuk Seri Saifuddin lebih sesuai untuk jadi SU Agong ataupun jawatan-jawatan lain. Ini tidak bermaksud dia pilih seseorang maka maksud dia tolak orang lain. Tidak. Cuma setakat ini pemilihan ni hanya jawatan itu dia atas perlembagaan. Jawatan itu saja yang ada pemilihan. Bukanlah kata semua jawatan sama ada SU Agong, Bendahari, Pengarah Strategi semua ada pemilihan. Tidak. Maka terpaksalah anggota memilih sesiapa yang sesuai atas posisi tersebut, tidak menafikan kepakatan kelebihan calon lain dalam kerja-kerja lain. Maka bagi saya dia hanya lebih kepada mencetuskan satu persaingan yang sihat dari segi perbahasan antara apa sumbangan dan apa hara tuju yang dicadangkan oleh anggota, bukan calon anggota. Anggota akan menilai mana satu yang mereka rasa selesa untuk menjawab jawatan tersebut tanpa menafikan kelebihan calon yang lain, dan ini tidak menyebabkan dia menjadi satu puak ataupun satu pasukan yang eksklusif. Saya anggap dia lebih kepada persaingan yang sihat, dan akhirnya kita masih akan gabung semula sebagai pasukan yang united dan berpadu. Okay, sebenarnya saya rasa isu ni agak mengelilukan kerana tak ada sesiapa yang boleh membuat definisi yang jelas apa itu maksudnya kemah besar. Kita boleh buat definisi kita sendiri. Okey, kemah besar saya berdefinisi ini sekian. Tak ada masalah untuk definisi masing-masing. Cuma janganlah bila kita definisikan kemah besar kita, lepas tu kita cabar pula kononnya orang lain adalah maksud berlainan, itu saya rasa agak keterlaluan lah. Bagi saya parti politik ini dia mesti engage. Contohnya sekarang kalau kita kata kita tak boleh bekerjasama dengan mana-mana parti di luar daripada Pakatan Harapan. Contohnya Pakatan Harapan ada 3 parti sekarang, termasuk OPCO 4. Kalau kita kata kita tak boleh kerjasama dengan mana-mana politik parti di luar daripada 4 parti ini, adakah ini kita bermaksud selepas pemilihan sekiranya kita belum cukup kerusi untuk jadi kerajaan, tetapi ada parti-parti lain yang sanggup ataupun kita boleh berbincang atas dasar sama untuk jadi kerajaan, adakah kita nak tolak semua? Kalau kita nak tolakkan semua, maka kita kena mengaku ini adalah polisi kita. Maksudnya tak kerjasama sekarang dan kemudian. Kalau ada yang kata, oh kita sekarang tak boleh kerjasama, tapi kalau lepas menang kita boleh bincang. Bagi saya apa maksudnya kemah besar kalau boleh bincang kemudian, bukan sekarang. Either you tolak semua ataupun kita sekarang boleh bincang, tetapi yang penting
prinsip dan dasar yang asas itu tidak dilanggar, maka lebih saya cenderung kepada mendefinisikan bahawa seperti mana saya dalam Facebook saya pernah jelaskan, sebab sesetengah orang cabar kan kita untuk ceritakan. Saya bagi pendirian saya sangat jelas. Saya tak ada jenis contoh ataupun konsep bekerjasama dengan sesiapa, sama ada dia mewakili satu parti atau individu yang berkauman. Bagi saya tak payah kerjasama sebelum dan selepas pun kalau berkauman, tak ada. Yang kedua, untuk mereka yang kononnya dia mengkhianatkan parti, bagi saya tak kira sebelum ataupun selepas pun, bagi saya tak ada istilah kerjasama. Tetapi ini tidak bermakna kita mesti hanya eksklusif untuk 4 parti dalam PH sendiri saja. Kita kena nampak contohnya di Sabah dan Sarawak. Kalau ada orang yang kata tak mau kemah besar kerana tak mau kerja sama dengan Parti Bersatu contohnya, atau UMNO, apakah hubungan kita dengan PSP di Sarawak? Sedangkan dalam pilihan raya kecil yang lepas ini, kita tak tanding 47 kerusi, kita tanding 20 lebih. Yang lain ini PSP ada tanding. Adakah ini kira satu persepakatan? Tidak. Kita ada kerusi yang 3 penjuru. Tetapi dia tetap parti politik membangkang juga. Termasuk juga sekiranya kita nak buat satu pendirian, kerjasama dengan ini, tetap kerjasama dengan itu, adakah itu satu pendirian parti kita sendiri, ataupun kita seharusnya ada satu pendirian bersama dengan Pakatan Harapan, ataupun kita nak solo, PH pun kita tak mau, kita nak langgar sendiri. Kalau macam tu tak apalah, biar jelaskan. Tapi kalau kita kata kemah besar adalah ini, tetapi di sini kita masih boleh bersama dengan PH, sedangkan dalam PH ada tafsiran lain. So lebih baik kita balik kepada cara yang berdasarkan konsep nilai yang jelas. Maksudnya kita nakkan ini, perjuangan ini, angkat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, integriti, anti rasuah. Maka kalau ada parti lain yang dia sanggup terima ni, barulah kita bincang. Yang penting kita bukan bincang untuk nak jadikan kerajaan semata-mata. Itu yang penting. Sebab kita nampak ada orang yang kata tak setuju untuk bekerjasama dengan parti lain. Tetapi bila dulu kita tak cukup nombor di beberapa negeri, ada yang lompat dari barisan lain bersama dengan kita jadi kerajaan, tak ada siapa yang bantah pun. Perak macam tu, Sabah macam tu. Orang tak bantah waktu itu pasal apa? Tak bising. 2 orang dari UMNO sokong kita jadi kerajaan Perak, tak ada siapa nak bantah waktu itu. Adakah kita nak tolak? Nak tolak tak apa. Kita cakap terus terang, kita tak mau jadi kerajaan kalau tak cukup pun. Tetapi kalaulah kita ambil pendirian macam tu, kita terpaksa terima juga. Ada juga orang yang nak sokong kita hanya kerana diharap kita boleh pegang kerajaan, maka kita kena terpaksa. Kalaulah kita ambil pendirian ni, ada juga yang takkan sokong kita. Kita nampak apa yang berlaku di Johor ni sebenarnya. Saya Cina, saya faham. Cina diharapkan perubahan, tetapi sekiranya tak mampu nak ubah, ada di antara mereka ni dia terpaksa cari lebih selamat. Dia terpaksa swing balik kepada MCS bahagiannya. Adakah kita tak ambil hasrat ataupun pandangan mereka ni sebagai pengundi juga? Mereka harapkan apa yang berlaku kita secara total. Maka bagi saya, kita tak ada makna kalau kita nak bahaskan kemah besar ni tanpa satu definisi yang jelas. Kalau nak bahas, buat definisi yang betul-betul apa itu kemah besar. Kalau tak ada, maka lebih baik kita either tak mau bincang ataupun kita bincang untuk bab sendiri cukup. Jangan pilih label orang lain. Macam contoh saya kata maksud saya kemah besar ada ini, saya setuju dengan ni, saya tidak setuju dengan ni. Terpulanglah. Tapi saya tak boleh kata bila saya kata setuju, yang tak sokong saya maka dia tak setuju. Tak boleh lah macam tu, sebab tak ada definisi. So bagi saya itu yang menjadikan sedikit keliru lah sekarang. Tapi sekurang-kurangnya saya jelaskan pendirian saya terus terang dalam saya punya Facebook. So, siapa yang rasa tak selesa, terpaksalah tafsiran tersebut. Tetapi saya tidak kata tak sokong saya maka you ambil pendirian sekian-sekian. Tidak, sebab kita tak ada definisi yang jelas.
Sebenarnya saya rasa itu sebab saya cerita tadi. Sekiranya kita dalam kita parti sendiri, kita lontarkan idea ni, adakah kita ambil kira hubungan dengan parti-parti lain dalam Pakatan Harapan? Kerana segala keputusan kita buat ni, dia terikat dengan Pakatan Harapan. Maksudnya, sekiranya kita kata, contoh seperti contoh saya bagi tadi lah, Sarawak dia contoh lah, Pakatan Harapan termasuk Sabah juga OPCO kan. Sekiranya kita kata tak boleh bekerja sama dengan sebarang parti di luar daripada PH contohnya, maka kalau TAP kerjasama dengan PSB di Sarawak, adakah kita nak keluar dari PH ataupun kita nak halau TAP keluar dari PH? Ataupun sepatutnya benda ni dibawa masuk untuk perbincangan Pakatan Harapan sendiri, bukan jadi manifesto antara keadilan sendiri. Sedangkan kita terikat dengan hubungan Pakatan Harapan, kecuali yang nak bangkitkan isu ni dia ambil kira juga inisiatif ataupun kemungkinan untuk keluar dari Pakatan Harapan dan jadi lawan semua. Barulah dia boleh kata kemah besar kita mesti ini. Kalau yang parti sekutu yang ada yang cadangan kerja lain, maka kita tinggalkan parti sekutu tersebut. Kalau dia ambil kira ni, kalau betul dia kena habaq dengan anggota juga, bahawa contohnya kemah besar saya adalah tak boleh kerjasama dengan segala parti lebih luar daripada Pakatan Harapan. Contohnya kalau PSP ke ataupun parti lain yang OPCO nak cuba hubung dengan Sabah, ataupun TAP nak hubung di Sarawak, kalau begini kita nak keluar dari Pakatan Harapan. Cerita bagi anggota keadilan keputusan sama ada kita nak ambil pendirian yang begitu ekstrim. Kalau kita bersedia untuk bawa kepada perbincangan dalam Pakatan Harapan, maka tak bolehlah buat satu ultimatum seolah-olah macam minta orang buat referendum, you ambil maka you tolak itu, you tak ambil maka kita keluar. Tak bolehlah bagi saya, sebab anggota buat penilaian pemilihan tersebut, dia ambil kira juga hubungan kita dalam Pakatan Harapan dan juga uniknya di setiap negeri. Setiap negeri itu berbeza. Contohnya apa yang berlaku tiba-tiba ni di Kelantan, Kelantan yang kononnya ada pembincangan antara Amanah TAP dengan MP Kuala Musang. Itu pun adakah kita kata ini sesuatu yang tidak benar kan? Apakah pandangan kita dengan Parti Muda yang setakat ini masih pembangkang? Dalam PRN Johor, walaupun kita tak ada persetujuan dengan Muda, tetapi ada 5 kerusi yang parti PH iaitu Amanah dengan TAP serahkan kepada Muda, tapi kita tidak langgar. Adakah itu kira sebagai satu pengkhianatan ke? Yang kalau kita ambil pendirian tolak kemah besar, maksudnya kita harus langgar semua walaupun parti komponen PH serah kerusi kepada parti lain. Tak ada sesiapa nak bincang sampai tahap itu. Maka bagi saya, bukan kita nak minta anggota dia mesti clear cut sekarang nak ini tak nak ini. Cuma ujar saya, sedangkan kita tak ada satu definisi yang jelas, kan lebih baik kita kembali kepada asas. Asas maksudnya kita setuju untuk kerjasama dalam bab ini ataupun tidak kerjasama dengan bab ini atas prinsip tersebut. Bila kita clear prinsip tersebut, pimpinan bincang atas prinsip tersebut, ikut kesesuaian waktu tersebut. Kalau kita tak mau bincang dengan, sebenarnya saya biar pendirian lebih rigid tau berbanding orang kata you boleh fleksibel terima kemah besar. Kata tidak, saya kata saya tidak boleh kerjasama dengan parti yang berkauman. Saya tidak setuju untuk kerjasama dengan parti yang semata-mata hanya tumpang kekuatan kita di kawasan bandar yang tidak sanggup masuk Kasar Melayu. Sebenarnya pendirian saya lebih rigid daripada mereka yang kononnya tolak kemah besar. Bayangkan kalau kemah besar tak boleh kerjasama dengan UMNO ataupun pengkhianat. Habis PAS macam mana? PAS dia menang atas sendiri. Dia bukan kata dia menang atas Pakatan Harapan dan Pasukan Kianat, tidak. Adakah ini kerjasama boleh diterima? Contohnya orang yang tolak kemah besar. Sedangkan bagi saya, definisi kemah besar ni tak boleh kerjasama dengan parti berkawanan. Bagi saya itu lagi tak boleh.
Tetapi oleh kerana suasana politik ini berubah untuk menjadikan satu parti yang mampu menangani suasana pada satu masa ke semasa, maka kita hanya yang penting dan kita pegangkan prinsip. Maksudnya, kecuali sekarang ada dua pertembungan. Satu kata, oh kita nak berdasarkan kemenangan tanpa mengira asas dan prinsip. Okeylah, anggota pilihlah. Nak prinsip tak nak prinsip. Tetapi sekarang tak ada. Mana-mana anggota, dua-dua puak yang bertanding ni, semua masih pegang kepada prinsip kita, anti rasuah, keberbagaan, inklusif, semua. Kalau beza dari segi cara takbir itu, bagi saya itu tidak harus dijadikan satu referendum yang memaksakan anggota untuk pilih satu sama lain, sedangkan tak ada definisi yang jelas. Itu yang saya nak jelaskan dalam bab ini. Oh, maksudnya komen saya tentang yang kononnya Tua Pengkau tak boleh menang ni lah. Okey. Seperti mana yang cerita tadi, saya pindah 2 kali, and boleh kira 2 kali pun most likely start from zero lah. Kemenangan yang saya dapat cipta di Perlis ini agak unik. Saya tidak setuju bila mereka menyatakan bahawa kononnya kita hilang sokongan kerana tidak bekerjasama dengan certain parti. Bayangkan, sekarang sebenarnya dengan terus terang, Cina ataupun non-Malay sokong keadilan kerana non-Malay rasakan mereka ni didiskriminasi dalam Malaysia. Dia perlukan satu parti yang bukan parti perkauman, khususnya perkauman Melayu. Okey. Tapi oleh kerana ada ramai pemimpin politik yang seringkali menggunakan konsep kemelayuan ni untuk dapat sokongan Melayu, dan Melayu sokong bukan sebab warna kulit dia Melayu, sebab Melayu dia rasa di Malaysia ni dia agak kurang selesa dari segi secure. Dia perlukan orang jaga dia kerana dia nampak cabaran. Cabaran ni daripada mana? Kerana mereka dari segi ekonomi dia tak cukup kuat. Maka dia akan rasa perlu ada dijaga atas konsep Melayu ni. Tapi kalaulah itu adalah sesuatu yang benar, takkanlah lepas 60 lebih tahun Melayu masih susah. Takkanlah saya seorang Cina dekat Perlis yang 90% Melayu Muslim akhirnya boleh sokong. Kita bukan saja menang di DUN Indera Kayangan yang 48% Melayu. Kita menang di DUN Kuala Perlis yang saya sendiri menetap di sini 5 tahun, 75% Melayu. Kita menang di DUN Sena, 90% Melayu. Kita menang di Parlimen Kanga, 82% Melayu. Sedangkan PAS hanya menang 2 kerusi. Sedangkan Persatu dia tanding di kerusi yang ada 20% Cina pun tak menang. Amanah tanding di DUN Berseri 20% Cina pun tak menang. Macam mana kita keadilan boleh menang kerusi 90% Melayu yang diusahakan oleh seorang Cina bukan Islam 5 tahun? Sebab kita mampu menyelesaikan masalah kerisauan Melayu tanpa guna cara perkauman. Bayangkan sebenarnya keadilan nilai yang kita boleh diterima bukan saja untuk bukan Melayu, bagi Melayu sendiri. Saya tak percaya sesiapa tu dia lahir saja terus jadi perkauman. Tak ada. Impossible. Dia mesti ada sesuatu yang buat dia risau. Dia risau kerana dia tak kenal. Memanglah ada parti-parti Cina yang nampak macam dominan, yang buat Melayu dia risau. Tetapi cuba you dengar saya punya cerita, saya punya bahasa, you tutup tak nampak muka saya, you ingat saya Cina ke Melayu? Tak tahu, nampak macam Melayu. Sebab kita kena pecahkan ini. Dan kita berjaya pecahkan ini di bawah brand keadilan yang akhirnya Melayu luar bandar pun sokong. Maka saya tak ada rasa bagaimana kita tak boleh lagi menang besar hanya kerana Melayu risau. Sedangkan saya yang membuat kemenangan di kerusi Melayu. Cuma bezanya pimpinan kita sendiri dia tak mampu nak memanfaatkan, menzahirkan kekuatan kita sendiri. Sedangkan even sampai sekarang masih ada pimpinan yang asyik rasa bukan saja pimpinan keadilan, maksudnya Pakatan Harapan yang selalu rasa, oh kita dapat sokongan Cina, kita perlu dapatkan sokongan Melayu, maka kita letak lebih pemimpin Melayu.
Betul ke konsep itu? Tak betul. Sebab kerisauan Melayu tu sekarang sudah dibuktikan bahawa tidak boleh dikuatkan, diyakini hanya semata-mata pemimpin Melayu. Kalau macam tu, UMNO takkan kalah lah. Dalam pemilihan sebelum pilihan raya negeri dan PRU sebelum ni, PRN 2-3 kali ni, kita nampak jelas Melayu sudah tinggalkan UMNO. Cuma dia nak cari satu entiti yang dia rasa selesa. So pada waktu ini Bersatu sengaja ciptakan suasana di mana mereka ni, walaupun saya bukan elok tapi sekurang-kurangnya saya Melayu. So dia bagi satu mentaliti ataupun imajinasi yang silap kepada Melayu. Kononnya, oh kalau you tak suka UMNO, tak perlulah pergi kat PH yang multiracial, mai kat kita parti Melayu. Tapi ini tak boleh last long. Dia tak boleh sampai bila Melayu dia tahu. Cuma sementara ni dia masih ada kerisauan, alah kalau dia tak menang pun tak apalah, asalkan akhirnya UMNO yang menang pun tetap Melayu. Janganlah nanti kalau TAP dia kuat sangat. So kita nak selesai adalah kerisauan tersebut. Tetapi kerisauan tersebut tidak boleh diselesaikan semata-mata kerana you tambahkan pemimpin Melayu. Tidak. Kita kena make sure kerisauan tersebut boleh dizahirkan dengan sesuatu kantian yang baru. Kantian yang baru ni bagi saya, semata-mata kata mereka ni adalah fan sitter tak cukup. Kita kata dia fan sitter. So mengapa fan sitter ni tak masuk sokong kita? Tak ada siapa jawab pun soalan ni. Oh dia fan sitter, so kita kena kempen. Yalah, kira kempen nak tapas sokongan fan sitter, tapi kita kena tahu pasal apa dia tak sokong. Fan sitter Cina bukan dia tak nak sokong, sebab dia nampak kalaulah kita tidak yakin untuk pegang kerajaan, dia risau sebagai minoriti, dia risau akhirnya pusing-pusing. Yang rugi mereka. Sebab apa? Sebenarnya kita nampak berapa banyak kerusi-kerusi MCA ni sudah dipegang oleh pimpinan Melayu dari PH sendiri. Kononnya kita takut kita nak dapatkan undi Melayu. Semua letak kat pemimpin Melayu di kerusi Cina. So Cina nampak, saya sudah bersedia untuk sokong Melayu lawan MCA pun kita Cina sokong 90%. Tapi yang tak menang juga. Lepas tu pusing balik U-turn kepada ketuanan Melayu. So dia tak ada pilihan. Dia terpaksa larilah tarik. Fan sitter Melayu pula lain. Fan sitter Melayu, mereka ni dia nak tinggalkan UMNO. Tapi dia harapkan selepas dia tinggalkan UMNO, mereka ni tidaklah perlu menghadapi keadaan cabaran yang tidak menentu. Sebab ni selalunya kita menghadapi cabaran bila kita letak satu polisi ni, barangkali dia tak boleh dapat sokongan dari dua pihak. So bagi saya, untuk dapat balik sokongan fan sitter boleh, tapi bukan dengan cara attack saja di kerusi bandar. Saya nak dapat sokongan fan sitter, saya pergi tanding di kerusi Pandan. Itu kerusi Cina. Tapi sokongan yang kita tinggal sekarang kawasan Melayu luar bandar. Kalaulah kata saya Jaminkan ini sokong kemah besar, tak patutlah. Oh ini kita kena lawan. Sedangkan saya yang pergi kawasan Melayu, yang PO Melayu menangkan kerusi Melayu balik ke sini. Saya yakin nak dapatkan sokongan Melayu fan sitter ni tak semesti perlu kerjasama dengan parti-parti Melayu. Tidak. Untuk menjawab soalan tersebut. Cuma kita perlu tahu bahawa kekuatan kita dan kelemahan kita. Kita kena ambil kesempatan ini untuk kurangkan pembazilan sumber-sumber kita di tempat-tempat yang kita rasa setakat ini kita masih kurang kemampuan. Kita perlu fokus kerusi yang kita rasa kita mampu menang. Pada waktu yang sama, kalau boleh kurangkan pembazilan dari segi sumber, saya rasa lebih elok strategi ini disusun untuk menempati kerangka besar ni. Bukan bermaksud kita tak mahu perang, sedangkan saya yang cadang untuk perang dan di kerusi-kerusi yang belum menang. Tak ada sesiapa pemimpin yang kononnya kata kita, oh kita tak mahu kemah besar, cakap tak mahu kemah besar, tapi semua rebut cari kerusi yang sudah menang. Apa guna? Saya kata saya tak minta pun nak kerjasama dengan sesiapa, tetapi sekurang-kurangnya sekiranya kita rasa keadaan sekarang kita tak mampu untuk menang kerajaan, okey, kita hanya boleh menang 80 kerusi contohnya. Apa tugas yang harus kita buat adalah kenal pasti 80 tu.
kena pasti 30 lebih yang perlu untuk menang, and then pimpinan pi serang kerusi 30 tu. Bukan nak main sini bagi tak anggota, kita tak mampu nak menang, kita hanya mampu menang 80 ni saja, maka kita letak pemimpin-pemimpin kita di 80 kerusi ni. Maka itu bukan saja dari segi formula, kalau pemimpin sendiri pun bukan nak menang, tak boleh. So saya tak ada masalah nak cerita kita menang hanya 100 atau 80, tak ada masalah. Dulu tak ada sesiapa rasa Perlis boleh menang. Tapi saya tahu Simpang Pulai, Perak confirm menang. Saya minta transfer, and then saya menang kat sana. Kalau lah saya kata, oh sana tak boleh menang lah, saya tinggal sini satu penggal lagi lah, habis apa jadi kerajaan? tak akan kita terokai kerusi baru lah. Maka saya rasa sama ada analisis kita sekarang ni menang atau kalah, itu analisis untuk kita merancang strategi. Bukan kita nak guna itu untuk kempen sendiri supaya saya nak pegang cara lawan macam mana, tidak. Sebab either way, suka tidak, akhirnya kita masih kena menghala kepada hala tuju yang menang. Bagaimana menang? Okey, analisis ini menyatakan kita menang sini, kita kalah sini, maka kita set. Ini yang paling kali boleh kita menang. Kita letak sesiapa yang kita rasa kita nak bagi dia defend, untuk letak dia, untuk jaga. And then kita kena pasti tempat yang belum menang. Kita kena pasti strategi untuk tapakkan sokongan tersebut. Salah satu adalah letak wakil rakyat atau letak calon yang meyakinkan. Maka calon yang meyakinkan kena serang kawasan itu dengan strategi propaganda untuk tapak sokongan. Maka dia tidak bercanggah, dia tak eksklusif mesti pilih ni maka lepaskan ni, tak ada. So saya tak nampak mengapa dia boleh jadi isu seolah-olah dia mesti pilih satu sama lain. Tidak. Saya biar cara saya, pengalaman saya dalam 3 negeri, saya clear. Ini kerusi boleh menang, orang baru mungkin susah nak menang, kita letak di sini. Tempat yang perlu ke atas pagar, letak pemimpin yang boleh meyakinkan untuk menangkan lagi 30. Maka kita kalau tak sampai 112 pun, barangkali sampai 100 lebih, kiralah hala tuju yang positif lah. So itulah sepatutnya kerja kita. Sebenarnya sebelum sebelum saya calon pun 2-3 kali retreat, saya sudah bangkit dalam antara pimpinan sendiri. Itu internal lah. Internal saya kata, ada antara pimpinan kita yang sudah popular. Kalau sudah popular dan kita sudah tahu bahawa kita agak lemah di kawasan semi-urban ataupun kawasan Melayu, seharusnya pimpinan yang ada populariti ini pindah keluar dari kerusi yang menang 3 penggal. Pergi seranglah kerusi yang mungkin perlu defend ataupun mungkin perlu dimenangi. Barulah kita nampak ada strategi, ada persetiaan untuk bertempung, untuk menang. Katakan kalau ini, semua orang kata, oh ini last lap final untuk Tan Sri Anwar untuk jadi Perdana Menteri. Kalaulah ini last lap untuk jadi Perdana Menteri Tan Sri Anwar, dan kita sekarang kurang mungkin katakan 20 kerusi, adakah kita nak minta pemimpin hebat ini kekalkan di 20 kerusi yang sudah menang 3 penggal, ataupun minta 20 pemimpin yang popular ni lawan 20 kerusi yang belum menang? Pastilah strategi yang kedua. Saya sudah tukar 2 tempat 2 kali, tapi saya tak nampak mana-mana pemimpin yang sanggup nak tukar. Saya bukan pertama kali cabar. Saya kata, saya kalau Tamingkai boleh pergi satu negeri yang 90% Melayu Salafi, apa masalah pemimpin Melayu lain ni? Nak pergi kat kerusi Pandan, Cina, Pandan Dun Razak, Ampang, kerusi dulu MCA, tak masuk akal. Habis risau pula Cina pergi kawasan Melayu, tak dapat sokongan Melayu. Habis pemimpin Melayu sendiri tak mau pergi. Kan macam mana kita nak meyakini, yakini rakyat kan? Nak meyakini rakyat, kita kena tahu dia risau apa. Kalaulah katakan Melayu dia tak yakin kita, kononnya kita didominasikan oleh TAP, kita perlu nampak lagi ramai pemimpin Melayu yang wibawa. Tapi pemimpin yang cukup popular ni patutlah lawan kerusi yang 70% Melayu. Tak minta pun you lawan 90% Melayu. Sedangkan saya tak ada masalah, saya nak lawan kerusi 90% Melayu tak ada masalah. Cuma pimpinan parti mungkin risaulah. Tapi kalau lah macam tu, kalau bagi saya untuk aturkan strategi, kerusi-kerusi
yang agak selesa ni, kita bagi peluang untuk mereka ni yang baru. Dia tak cukup populariti, barangkali kalau dia pergi terokai kerusi baru, dia kalah. Maka kita bagi peluang untuk dia training di peringkat dun yang agak selesa. Lepas tu pemimpin yang sudah establish, orang kenal dia, dia boleh pergi lawan kerusi yang mungkin kita kalah sikit ataupun menang sikit, supaya meyakini pengundi kat sana, okey, kita sekarang keadilan memang ada hasrat nak menang, ada hasrat nak menawarkan khidmat yang lebih baik. Sekiranya kita hantar orang baru, mungkin sini tak yakin, kita hantar orang yang established lah. Contohnya kalau Rafizi yang cukup popular, tak tahu siapa yang tak kenal dia kan. Kalau katakan dia pergi lawan kerusi yang kampung dia Kemaman, orang yakin lah kan. Tapi kalau dia pergi kerusi bandar 48% Cina di Pandan, menang, tapi kita tak utilize kekuatan dia. Sama juga kekuatan-kekuatan pimpinan-pimpinan lain yang seharusnya kita menutilizekan, mengguna penuh kekuatan tersebut untuk last lap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau kita katakan last lap, maksudnya bos IP sekali dengan bos, mati-mati sekali, menang-menang sekali. Bukanlah kita kata, bos, saya sokong untuk UP lawan kali ni, tapi saya tunggulah di sini tengok macam mana. Kalau menang kita sekali lah. Tak boleh lah macam tu. Kalau tugas saya dalam naik presiden, saya akan usahakan ke arah itu. Saya nampak ada ramai pakat-pakat orang muda yang saya agak kagum. Contohnya sekarang, dua-dua calon ketua MK ni hebat. So, bagi saya tak kira siapa menang, siapa tak menang pun, seharusnya lepas tu dia gabung semula untuk jadi satu pasukan yang kuat lah. Cuma selepas reformasi kira 20 tahun, ramai di antara anak-anak muda ni, dia ada hasrat untuk membawa perubahan dalam politik. Cuma dia tidak melalui pengalaman reformasi, walaupun pahit. Tetapi bagi saya, mengalami pengalaman tersebut adalah agak penting untuk membentuk jati diri kita dalam keadilan. Kita tengok ada parti-parti lain, khususnya parti lain di, sebab contohnya dalam 3 penggal ni, sokongan Cina agak hangat. So dalam kawasan Cina, ada certain parti, dia letak calon yang baru pun dia terus menang 2 penggal. Tak pernah jadi pembangkang pun, tak pernah susah payah jadi pembangkang pun, walaupun tidak menafikan kehebatan individu masing-masing. Tetapi saya lebih cenderung kepada percaya bahawa seseorang anak muda ni, dia perlu melalui suasana yang cabar, yang susah, barulah dia boleh jadi politik yang matang. Matang maksudnya bukan dari segi setakat prinsip, tetapi matang dari segi perjuangan. Dia mampu menyesuaikan diri dalam segala cabaran untuk kekal dalam prinsip, dalam perjuangan ini. Sebab cabaran kita setakat ni bukan lagi setakat lawan dengan undang-undang yang zalim, termasuk lagi lawan dengan nafsu yang tawaran macam-macam. Yang tawaran untuk lompat parti ke macam-macam. So ini dia perlu satu persiapan dari fizikal dan mental yang cukup mencabarlah. Saya nampak anak muda kerana dia mungkin mereka masuk politik dalam masa terdekat, maka mungkin dia agak kurang dari segi, kita tak paksa dia untuk kembali kepada suasana yang susah. Cuma dia perlu menyesuaikan sendiri dalam keadaan cabaran ini, yang dia mampu membina kekuatan dia sendiri dalam keadaan susah. Barulah dia boleh berjalan lebih jauh. Maka saya harap anak muda yang baru cebur politik ini perlu mengambil pengalaman segini. That's why saya cenderung kepada cadangkan anak muda ni kena go through UP lah, kawasan-kawasan yang susah, menang sebagai seorang pembangkang, kembali kepada arus politik. Dia akan lebih matang dari segi suasana arena politik lah. Itu yang saya harapkan kepada anak muda.